Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akil Zorif bin Syukri. Saya pelajar daripada Diploma Pendidikan Islam Semester 3. Nombor kad matrik saya adalah KID 20110414. Pada hari ini saya akan membentangkan satu slide ataupun merungkai dengan kajian yang telah saya dapati. Saya akan membentangkan tentang slide yang bertajuk Sistem Pendidikan Islam Negeri Johor. Sebelum itu, suka dan ingin saya selipkan di dalam pembentangan ini untuk saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah saya, iaitu Encik Wan Hazani bin Wan Ibrahim, kerana telah bertungku lumus dan berusaha sedaya upaya beliau untuk membimbing saya dalam subjek perbandingan sistem pendidikan tempatan antarabangsa dan global. Justru marilah kita lanjutkan pembentangan kita pada hari ini. Jom. Baiklah, sebelum saya memulakan topik saya pada hari ini, ingin saya memulakan dengan mukadimah sikit untuk menerangkan tentang definisi pendidikan Islam. Seperti yang kita boleh lihat di slide ini, Abdullah Nasir Ulwan, beliau berpendapat bahawa pendidikan Islam ini adalah pendidikan anak-anak. Pendidikan Islam menurut beliau adalah berusaha membentuk anak didik agar menjadi manusia yang soleh di dalam kehidupan ini. Seterusnya, Hasan Al-Syarqawi. Hasan Al-Syarqawi menyifatkan kefahaman terhadap ajaran Islam yang membawa seseorang manusia menjauhkan diri dari sifat-sifat tercela dan mendekatkan diri dengan sifat-sifat yang terpuji. Daripada Hasan Al-Syarqawi ini, kita boleh melihat bahawa beliau telah mentafsir, telah menyelidik bahawa pendidikan Islam ini adalah dilakukan ataupun dapat membentuk seseorang itu dan dapat mendekatkan diri seseorang itu dengan sifat-sifat yang terpuji. Justru dapat juga menjauhkan diri mereka daripada sifat-sifat yang tercela ataupun yang terkeji. Seterusnya adalah Fatiyakan. Fatiyakan menyatakan bahawa pendidikan Islam ialah proses membina individu dan masyarakat berdasarkan paksi Islam. Fatiyakan berpendapat bahawa pendidikan Islam ini adalah satu proses yang dapat membina seseorang individu itu dengan berdasarkan paksi Islam. Fatiyakan juga telah menitik beratkan ataupun mengutamakan bahawa pendidikan Islam ini adalah diutamakan dari aspek pegangan, pemikiran dan perbuatan. Baiklah, selesai sudah mukadimah saya pada hari ini. Seterusnya, saya akan lanjutkan pembentangan saya hari ini, iaitu kita mulakan dengan sejarah pendidikan agama di negeri Johor. Baiklah, seperti yang kita boleh lihat di slide ini, pendidikan secara formal di negeri Johor telah bermula di Teluk Belanga, iaitu pusat pemerintahan Kesultanan Johor sebelum tahun 1866. Wujudnya pendidikan agama ini bermulanya di Teluk Belanga, di pusat pemerintahan Kesultanan Johor pada tahun 1866. Kewujudan sekolah agama Johor dikesan seawal 1895 apabila almarhum Sultan Abu Bakar mewujudkan satu perlembagaan bertulis bagi negeri itu. Wujudnya sekolah agama Johor ni ianya dapat dikesan apabila almarhum Sultan Abu Bakar telah mewujudkan satu perlembagaan. Apa perlembagaan itu? Iaitu perlembagaan bertulis bagi negeri Johor. Sistem institusi sekolah Quran merupakan satu penerusan dari keadaan sekolah yang ada di Teluk Belanga sebelum berkembang ke Tanah Besar Johor. Sekolah agama awal muncul secara aktif menggunakan pengantara bahasa Melayu, dikenali sebagai sekolah Quran, sekolah kitab dan kemudiannya disebut sekolah agama petang. Sekolah agama awal muncul dengan secara aktif dan sekolah pada ketika itu, sekolah-sekolah agama ini telah menggunakan bahasa pengantaraan iaitu bahasa Melayu. Dikenali sebagai sekolah Quran, sekolah kitab dan sekolah agama petang. Baiklah, mulalah saya akan merungkaikan tentang sekolah-sekolah secara berperingkat. Kita boleh tengok dalam slide ini sekolah agama pertama. Sekolah agama pertama, sekolah Quran. Sekolah Quran pertama iaitu di Johor ialah sekolah agama Kukup Pontian. Ianya berada di Kukup Pontian. Sekolah Quran ini ditukar kepada sekolah kitab setelah berlaku pertambahan mata pelajaran ilmu fiqh dan tauhid dalam sukatan pelajaran. Sekolah Quran ini pada asalnya
dinamakan sebagai sekolah Quran. Tetapi apabila sukatan mata pelajaran telah ditabarkan, iaitu ditambahkan ilmu fiqh, ilmu tauhid di dalam sukatan pelajaran, maka sekolah ini ditukar kepada sekolah kitab. Pada ketika itu dikukuh, sekolah kitab dan sekolah Quran dijalankan serentak di dalam satu bangunan. Tetapi manakala sekolah Quran ditempatkan di masjid-masjid. Okey, dekat Kukuk pada masa tu, sekolah kitab dan sekolah Quran ni dijalankan serentak dalam satu bangunan. Okey, ada satu bangunan, di dalam itulah belajarnya adanya sekolah kitab dan sekolah Quran. Tetapi khususnya sekolah Quran ni berada di masjid-masjid. Sistem pendidikan ketika itu mengutamakan aspek latihan membabitkan ibu bapa, kanak-kanak dan guru-guru. Dekat sini kita boleh lebih kurang kita boleh tengok dekat sini, ianya membabitkan tentang kekeluargaan lah. Kerana ada ibu bapa, kanak-kanak dan guru-guru. Pada ketika itu kanak-kanak disyaratkan tinggal bersama dengan guru. Kerana apa? Kerana ianya boleh mewujudkan kemasyhuran ataupun mewujudkan keberkahan antara murid dengan gurunya. Okay. Di samping belajar, mereka dilatih dalam bidang kerohanian, berkebun atau membantu guru mengusahakan ladang. Selain belajar, mereka juga ada pelbagai aktiviti, antaranya seperti yang saya telah sebut tadi, iaitu berkebun, mendalami bidang kerohanian dan membantu guru-guru mengusahakan ladang. Baiklah, seterusnya kita akan lanjutkan ke sekolah agama aliran Arab. Sekolah agama aliran Arab adalah sekolah agama persendirian aliran Arab mula wujud antara tahun 1912 dan 1913. Antaranya ialah Madrasah Abdul Aziz Asy-Syaimi di Johor Bahru, Madrasah Buluh Kasab di Segamat, Madrasah Al-Qairiyah Bandar Pengarang dan Madrasah Arabiyah di Bagan Batu Pahat. Aliran Arab yang terkenal kerana melahirkan ramai ulama ketika itu ialah Madrasah Al-Atas Al-Arabiyah yang dibina pada 1913. Okey, pada ketika itu madrasah yang termasyhur, yang ternama, yang paling dikenali orang ramai kerana madrasah itu telah mewujudkan ramai ulama-ulama. Apakah madrasah itu? Iaitu Madrasah Al-Atas Al-Arabiyah. Madrasah ini dia telah melahirkan ramai ulama. Sebab itu madrasah ini adalah yang termasyhur dan terkenal pada ketika itu. Sekolah Agama Aliran Arab didirikan oleh ulama berwibawa yang berhijrah ke negeri ini dari semenanjung tanah Arab, Indonesia, Patani dan India. Baiklah, madrasah-madrasah ini telah dikendalikan ataupun telah didirikan oleh ulama-ulama yang berhijrah ke negeri Johor daripada negara luar, seperti semenanjung tanah Arab, Indonesia, Patani dan India. Walau bagaimanapun, pada masa yang sama, pertubuhan sekolah Melayu di negeri Johor sedikit sebanyak mula mengubah pendidikan sekolah Quran dan kitab pada ketika itu. Baiklah, selesai sudah sekolah agama aliran Arab, saya akan teruskan dengan sekolah agama petang. Pada tahun 1918, dengan titah Sultan Ibrahim, sekolah agama kerajaan ditubuhkan dengan rasminya dikenali Sekolah Agama Petang Kerajaan Johor. Sekolah aliran Arab juga dibenarkan berkembang di bawah pengurusan lembaga sekolah masing-masing di atas tanah milik persendirian atau wakaf. Di sesetengah tempat masih tidak mempunyai sekolah agama petang. Sebaliknya, sekadar menyediakan sekolah Quran maupun sekolah kitab sahaja. Pada ketika itu adalah sesetengah tempat dia tidak sediakan sekolah agama petang. Hanya yang disediakan adalah sekolah Quran dan sekolah kitab sahaja. Pada tahun 1927, sekolah agama petang diletakkan di bawah pengawasan bahagian pelajaran agama Johor. Dan pada tahun 1930, bahagian pelajaran agama selaku jentera pelaksana sekolah agama petang telah mewujudkan tingkatan tertinggi yang dinamakan darjah sekolah agama Johor. Seperti yang kita tahu, pada zaman sekarang pun, pada zaman kini pun kita telah menduduki darjah khas, yakni di mana di sekolah agama darjah 1, darjah 2, darjah 3, darjah 4, darjah 5, darjah 6 saja. Tapi apabila wujudnya sekolah agama petang dan pada 1930 itu, bahagian pelajaran agama telah melanjutkan untuk mewujudkan satu darjah, iaitu darjah khas selama 1 tahun saja untuk pelajar-pelajar yang ingin menyambung pengajiannya. Secara rasmi pada tahun 1932, tempoh 6 tahun pembelajaran sekolah agama petang
mula dilanjutkan setahun lagi dengan wujudnya darjah khas. Okey, seperti yang saya bagi tahu tadi, sepatutnya murid-murid hanya belajar 6 tahun, iaitu darjah 1, darjah 2, darjah 3, darjah 4, darjah 5 dan darjah 6. Tetapi pada tahun 1932 dengan rasminya wujudnya darjah khas ini untuk memberi peluang kepada murid-murid menyambungkan pengajian dan menambah ilmu tentang ilmu agama Islam di darjah khas. Wujudnya darjah khas itu untuk memberi murid-murid mendalami lagi ilmu agama. Baiklah, seterusnya saya akan pergi ke Sekolah Agama Rakyat ataupun nama singkatannya ialah SAR. Kerajaan Johor telah mewujudkan pengajian agama di peringkat menengah. Kerajaan Johor tidak mewujudkan pengajaran agama di peringkat menengah. Ramai ibu bapa menghantar anak mereka ke sekolah agama lanjutan, khususnya di sekolah aliran Arab persendirian atau sekolah agama rakyat. SRR memiliki sukatan pelajaran yang lebih tinggi dan mampu menghantar penuntut luaran Arab ke Mesir. SRR ni dia mempunyai sukatan pelajaran yang tinggi, yang dapat memberi atau menghantar penuntut lulusan Arab ke Mesir untuk menyambungkan pengajian mereka dengan lebih mendalam lagi. Antara sukatan-sukatan pelajaran pada ketika itu terbagi kepada dua, iaitu kelas persediaan atau kita dikenali sebagai ibadi, ianya berjalan selama 3 tahun, dan yang kedua adalah kelas rendah, dikenali sebagai ibtida'i, iaitu berjalan selama 4 tahun. Kita boleh tengok syarat-syarat untuk diterima masuk sekolah ni, murid ataupun pelajar mestilah berumur 6 tahun. Lepasan sekolah Melayu yakni 12 tahun, lepasan sekolah agama pertama, lepasan sekolah agama petang 14 tahun, dan lepasan darjah khas yang menjadi guru agama. Sekolah agama rakyat ini mengguna pakai sukatan pelajaran Mahad Al-Buh Al-Azhar di Mesir. Baiklah, ini adalah sekolah ataupun yang suka saya membentangkan. Kerana apa? Kerana ini adalah sekolah kita ataupun sekolah agama Kerajaan Johor ketika sekarang ini. Seterusnya saya akan masukkan kepada Sekolah Agama Kerajaan Johor ataupun nama singkatannya adalah SAKJ. Jabatan Agama Johor diminta meneruskan pembelajaran sekolah agama petang agar institusi penting milik kerajaan negeri itu tidak putus begitu saja. Sekolah agama petang juga dicadangkan beroperasi pada 2 sesi, iaitu pagi dan petang. Pada ketika dulu, sebelum adanya Sekolah Agama Kerajaan Johor ini, sekolah agama petang hanya dijalankan ataupun beroperasi pada waktu petang saja. Tetapi apabila masuknya Sekolah Agama Kerajaan Johor ini, sekolah agama petang akan beroperasi selama 2 waktu ataupun 2 sesi, iaitu sesi pagi dan sesi petang. Gelaran sekolah agama petang dimansuhkan mulai Januari 1962 dan digantikan Sekolah Agama Kerajaan Johor hingga hari ini. Pada awalnya gelaran sekolah agama petang, tapi pada tahun 1962 ianya telah digantikan dengan Sekolah Agama Kerajaan Johor sehingga hari ini, sehingga kini. Mulai 1975, Sekolah Agama Kerajaan Johor mula memiliki bangunannya sendiri. SAKJ masih menumpang di sekolah-sekolah kebangsaan, iaitu kira-kira 222 buah sehingga 1990-an. Seterusnya kita akan pergi kepada sistem pendidikan yang terakhir, iaitu di Tadika Agama Johor ataupun nama singkatannya boleh dikenali sebagai TAJ. Bahagian Pendidikan Agama Johor memiliki 200 buah sekolah tadika agama Johor, yang ini membabitkan kira-kira lebih kurang 4,000 murid. Ramai 4,000 murid, 200 buah sekolah agama dan 4,000 murid. TAJ yang diwujudkan itu berpotensi untuk mengisi kekosongan dalam sistem pendidikan para sekolah luar bandar yang tidak dapat dikendalikan oleh tadika Islam. Langkah itu juga dipercayai bagi mengelakkan masyarakat, khususnya golongan kanak-kanak, diperalatkan oleh pihak tertentu untuk menyamai sifat-sifat negatif terhadap kerajaan. Wujudnya tadika agama Johor ini untuk menggalakkan masyarakat, khususnya kepada kanak-kanak, supaya tidak diperalatkan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggungjawab untuk menyamai sifat-sifat negatif terhadap kerajaan. Jadi kat sini kita boleh tafsirkan atau kita boleh rungkaikan bahawa adanya tadika agama Johor ini dapat membantu serba sedikit kepada kanak-kanak untuk menghormati kerajaan Johor dan
dapat mendapat ilmu pada umur yang kecil lagi. Okey. Baiklah, selesai pembentangan saya pada hari ini. Saya harap apa yang saya telah bentangkan pada hari ini dapat membantu sedikit anda semua untuk mengenal sistem pendidikan Islam di negeri Johor daripada zaman dahulu hinggalah zaman kini. Baiklah, itu saja daripada saya. Saya harap anda semua dapat memberikan komen ataupun pandangan yang positif, kerana saya hanyalah manusia biasa dan saya hanyalah pelajar yang biasa. Saya harap apa yang salah dapat saya perbetulkan, dan apa yang saya tidak betul anda dapat membetulkan sendiri saya. Okey, saya akhiri pembentangan saya hari ini dengan mengucapkan terima kasih kepada anda semua. Yang baik semua itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk itu datang daripada diri saya sendiri. Saya mengucapkan terima kasih kepada anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.